Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 28 Mac bersama saya Ardi Herman Marzi dan juga jurubahasa isyarat Amin Zuhaili Mansur. Kita ke tajuk utama untuk malam ini. Aktiviti bot tunda penyebab nelayan tak dapat ketam. Juga kahwin orang tempatan jadi dalang sindiket warga asing. Program My Safe Food Ramadan yang bermula 14 Mac lalu berjaya menyelamatkan 33,000 kilogram makanan dan minuman tidak terjual di Bazar Ramadan di seluruh negara. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup Fuziah Saleh berkata, sehingga 25 Mac jumlah makanan dan minuman diselamatkan melalui program itu dianggarkan bernilai RM416,000. Jumlah itu dijangka meningkat sehingga penghujung Ramadan. Makanan yang tidak terjual itu katanya dapat diagihkan kepada orang susah. Menurut Fuziah, ketika pilot projek pada Ramadan tahun lalu, pihaknya berjaya mengumpul 25,000 kilogram makanan. Dan pada tahun ini, jumlah itu meningkat kerana ramai sukarelawan terlibat dalam program berkenaan. Dalam pada itu, Fuziah memaklumkan sisa makanan dikutip dari Bazar Ramadan juga dijadikan baja kompos melalui kerjasama Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam SW Corp. Pihak SW Corp menyediakan mesin kompos berhampiran tapak Bazar Ramadan bagi memudahkan peniaga atau orang ramai menguruskan sisa makanan mereka. Mesin kompos itu dapat menghasilkan baja dalam tempoh 48 jam menggunakan bahan enzim. Kira-kira 50 nelayan Kampung Badung, Pekan Pahang yang terkenal dengan hasil tangkapan ketam kini terpaksa berdepan kehilangan hasil pendapatan itu. Ia akibat aktiviti bot pukat tunda yang terus berleluasa di kawasan perairan berkenaan yang memberi kesan kepada nelayan kecil itu. Dakwa nelayan, kewujudan bot pukat tunda bukan sahaja merosakkan habitat ketam yang banyak di kawasan itu, malah memberi kesan signifikan kepada mereka. Selain terjejas pendapatan, mereka juga terbeban akibat pukat hilang dan rosak dilanggar bot pukat tunda. Seorang nelayan Rozaidi Osman, 47 tahun berkata, keadaan yang berlarutan sejak sekian lama itu menjejaskan nelayan di kawasan tersebut yang terpaksa menanggung kerugian saban hari. Hari ini hasil tu mengecewakan sikit lah. Sebab semua jaring kena tunda hari ni. Semua ada berapa jaring yang kena tunda? Semua ada 5. Yang selamat 1 saja. Yang lain semua kena. Teruk ke rosak? Boleh kira hancur jugalah. Kesemua tu. 4 lah. Seorang lagi nelayan, Abu Bakar Wahab, 48 tahun berkata, banyak aduan telah dibuat kepada pihak berkuasa yang terbabit, namun sehingga kini tiada tindakan tuntas yang dilakukan. Report tapi macam tak makan lah buat report pun. Jadi buat report kita dia kata tak apa nanti kita akan tugas. Dia kata kita nak turun lah, dia kata kan. Lugu-tu. Bertahun-tahun lugu-tu dah. Dia sepatutnya macam ni dia kena tegas sikit lah macam ni pun. Tegas macam mana, macam kata hak bot tarik tu dia kena ambil buat tindakan lah. Bagi dia orang ambil tindakan sekali dia orang serik lah. Menurut Hafizah Arifin, 59 tahun pula, pada masa ini nelayan tidak dapat menahan pukat di kawasan yang biasanya mempunyai banyak ketam kerana kewujudan bot pukat tunda berkenaan. Tak boleh pergi. Barang ada kat atas sana. Ketam banyak kalau kita pergi. Tepi pukat habis. Siapa berani sanggup pukat habis bolehlah pergi. Kita lah tak sanggup nak buat pun bukanlah senang juga. Gamak boleh sehari 500 pun pukat habis sampai 1,000 langsung. Sama juga. Baik tak payah pergi. Seorang lagi nelayan, Ismail Muhammad, 70 tahun berkata, dia yang merupakan antara nelayan terawal di kawasan itu berasa sangat sedih dan kecewa dengan situasi ketika ini. Katanya jika dahulu dia mampu meraih pendapatan yang tinggi, namun kini sentiasa mengalami kerugian. Masalah bot tu noh, naik darat.
Kadang macam ni lah. Tak berapa banyak ni. Tak berapa banyak. Kalau macam ni dalam berapa kilo ni? Ni berapa duit yang nak leh ni? Minyak tak lepas. Sebelum ini, pengkalan nelayan Kampung Badung sentiasa dipenuhi orang ramai yang datang dan menunggu kepulangan nelayan yang membawa hasil laut khususnya ketam. Malah ada yang turut serta memilih ketam segar yang masih hidup terlekat di pukat untuk dibeli sebagai juadah keluarga. Seorang lelaki warga Myanmar dan seorang warga Bangladesh diberkas dalam serbuan di Ibu Negara semalam selepas dicaki menjadi dalang utama sindiket warga asing. Kedua-dua suspek dilapor menyalahguna program rekalibrasi tenaga kerja atau RTK 2.0 sehingga mampu mengaut untung sehingga RM2,000 bagi setiap permohonan. Ketua Pengarah Jabatan Imigresen Datuk Rusli Jusoh berkata, pasukan imigresen telah menjalankan risikan selama 2 minggu selepas menerima aduan. Pasukan operasi kemudian katanya mengatur gerak khas menggempur kegiatan haram itu. Hasilnya, imigresen berjaya mengesan suspek utama berusia antara 50 hingga 52 tahun itu. Tambah beliau, hasil semakan awal juga mendapati suspek adalah warga negara Myanmar yang berstatus pemastautin tetap PR dan warga negara Bangladesh yang memiliki pas lawatan kerja sementara PLKS bagi sektor perkhidmatan yang masih sah laku. Siasatan juga mendapati kedua-dua suspek ini telah berkahwin dengan warga Malaysia. Tangkapan kedua-dua suspek itu turut membawa pasukan operasi merampas wang tunai sebanyak RM91,550, sebanyak 12 naskah pasport Bangladesh, senaskah pasport Indonesia, dokumen syarikat, dokumen permohonan program rekabilirasi tenaga kerja RTK dan 3 unit telefon bimbit. Modus operandi sindiket adalah menjalankan aktiviti sebagai ejen pekerja asing bagi program RTK 2.0 dengan mensasarkan warga negara sumber seperti Bangladesh dan Indonesia dan menawarkan perkhidmatan seperti urusan pendaftaran permohonan program RTK 2.0 di Pejabat Imigresen dan dipercayai telah menjalankan operasi selama 1 tahun dengan mengenakan bayaran antara RM1,500 hingga RM2,000 kepada setiap pekerja asing ini. Kedua-dua suspek warga asing berkenaan ditahan selepas disyaki telah melakukan kesalahan di bawah Akta Imigresen 1959 Palang 63, Akta Pasport 1966 dan Peraturan-Peraturan Imigresen 1963. Mereka kini ditahan di Depoh Imigresen Putrajaya untuk tindakan lanjut. Tiket ETS dan tiket ETS tambahan KTMB masih berbaki 23,562 sempena perayaan Aidilfitri dan ia melibatkan tempoh perjalanan 4 hingga 15 April ini. Sehingga hari ini jualan tiket ini sudah terjual sebanyak lebih 82%. Di atas permintaan yang tinggi ini, pihak KTMB juga telah menyediakan train tambahan yang mana penjualan tiketnya dibuka Jumaat lepas dan pada hari ini dan nak masuk seminggu dah ni lebih daripada 56% daripada tiket-tiket tambahan itu sudah pun terjual. Jadi harapan kami sangatlah besar seperti mana tahun lepas permintaan untuk menggunakan pengangkutan awam dalam bentuk kereta api ini memang sangat disuruh-suruhkan oleh pengguna rakyat Malaysia sekalian. Tambahnya, KTMB menyediakan 32 perkhidmatan sehari untuk semua laluan dari Gemas hingga ke Padang Besar. Tiket tambahan ETS pula meliputi 6 perkhidmatan iaitu 2 perkhidmatan di laluan KL Sentral ke Padang Besar dan Padang Besar ke KL Sentral. 2 perkhidmatan laluan KL Sentral ke Batu Werf dan Batu Werf ke KL Sentral serta 2 perkhidmatan ekspres untuk laluan KL Sentral ke Ipoh dan Ipoh ke KL Sentral. Selain itu, KTMB turut menyediakan 2 perjalanan tren khas ekspres lambaian Aidilfitri ELA pergi dan balik melibatkan stesen KL Sentral dan stesen Tumpat dengan 952 tiket ditawarkan. Orang ramai boleh membuat pembelian tiket melalui aplikasi KTMB Mobile Kids atau laman sesawang KTMB selain kios tersedia di semua stesen utama KTMB. Terdahulu, Muhammad Suhaimi bersama pengurusan KTMB berkunjung ke TV Al-Hijrah bagi menyumbang pek pencuci mulut sebagai juadah berbuka puasa kepada kaki tangan TV Al-Hijrah.
Seorang individu yang telah membuat satu hantaran video di media sosial menghina Islam, Raja-Raja Melayu dan memainkan sentimen perkauman perlu dikenakan hukuman yang tegas. Pengerusi Majlis Amal Islami Malaysia atau MAIM, Datuk Hasanuddin Muhammad Yunus berkata ia bagi mengelak tindakan biadab itu menjadi perkara yang berulang. Datuk Hasanuddin dalam kenyataan hari ini berkata, walaupun pelaku hantaran biadab tersebut dipercayai berada di luar negara, namun menjadi tanggungjawab MAIM selaku badan bersama Yadim untuk membuat laporan berkenaan sebagai salah satu usaha memelihara kesucian Islam dan melestari gerakan dakwah di negara ini. Dengan mencaci maki Nabi Muhammad, Sultan Selangor, Mufti-Mufti, Polis Diraja Malaysia dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, ia sewajarnya dikenakan hukuman bagi mengelak insiden ini berulang. Katanya MAIM juga telah mengarahkan ahli-ahlinya di seluruh negara untuk membuat laporan polis bermula hari ini terhadap insiden tersebut. MAIM selaku sebuah platform gabungan, permuafakatan dan kerjasama antara Yadim bersama badan bukan kerajaan Islam yang lain komited untuk mempromosikan keharmonian antara agama menerusi pelbagai pendekatan akademik dan turun padang menyantuni masyarakat. Sebelum ini, tular video seorang lelaki menghina titah Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin berkaitan campur tangan bukan Muslim terhadap isu-isu Islam. Lelaki sama turut mengeluarkan beberapa kenyataan berunsur perkauman dan keagamaan. Selepas ini, tiada gencatan senjata. Israel bedil 3 hospital. Baik, masih bersama berita Al-Hijrah. Tentera Israel bertindak mengepung Gaza sebelum menyerang Hamas di sekitar hospital. Setakat ini, rundingan mengenai perjanjian gencatan senjata dan pembebasan tebusan membabitkan negara pengantara iaitu Amerika Syarikat dan Mesir tidak membawa hasil apabila Israel terus menyalahkan Palestin. Ketegangan semakin meningkat di antara Israel dan sekutu utamanya Amerika Syarikat susulan isu kekurangan makanan yang meruncing di Gaza dan jumlah kematian orang awam yang semakin meningkat. Amerika juga menentang rancangan Israel untuk melancarkan serangan daratnya ke kawasan bandar di selatan Rafah yang mempunyai seramai 1.5 juta penduduk dan kebanyakan mereka kehilangan tempat tinggal akibat perang terbabit. Bengang dengan tindakan sekutunya, Israel sekali lagi bertindak menyerang bandar Gaza dan Rafah dengan bom pada waktu malam. 3 hospital dibedil dengan teruk iaitu Al-Shifa, Al-Amal dan Nasir. Pengubaman itu menimbulkan kebimbangan terhadap pesakit, kaki tangan perubatan dan mereka yang kehilangan tempat tinggal. يعني الاحتلال الإسرائيلي ممعن في هذه الجرائم وحرب الإبادة ضد شعبنا الفلسطيني وهو معني بهذه الفوضى وتعميق المجاعة كجزء من حرب الإبادة التي يقودها اتجاه شعبنا الفلسطيني من أجل تركيعه. Kementerian Kesihatan Gaza berkata, kereta kebal dan kenderaan berperisai Israel telah berkumpul di sekitar Hospital Nasir dan beberapa tembakan dilepaskan namun tiada serbuan dilakukan. Dan setelah hampir 6 bulan, akhirnya Pakar Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB membuat kesimpulan bahawa Israel melakukan tindakan pembunuhan beramai-ramai atau genosid di tebing Gaza. Kesimpulan itu mendapat sokongan meluas di PBB apabila terdapat negara-negara anggota bersuara untuk menyokong laporan itu. Pelapor khas PBB mengenai hak di wilayah Palestin, Francesca Albanese, memberitahu Majlis Hak Asasi Manusia PBB bahawa negara-negara terlibat perlu mengenakan embargo senjata dan sekatan lain terhadap Israel. Dalam laporan yang diterbitkan pada Isnin, Albanese berkata Israel menyifatkan seluruh penduduk Gaza boleh disasarkan, dibunuh dan dimusnahkan sehingga mendedahkan niat pembunuhan beramai-ramai. Difahamkan puluhan diplomat yang mewakili negara-negara Arab dan Muslim serta Amerika lain senada mempertahankan pendirian mereka terhadap Palestin. In light of this, I find that there are reasonable grounds to believe that the threshold indicating the commission of the crime of genocide against Palestinians as a group in Gaza has been met. Specifically, Israel has committed 3 acts of genocide with the requisite intent, causing serious bodily or mental harm to members of the group,
deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part, and imposing measures intended to prevent birth within the group. Qatar yang mewakili Majlis Kerjasama Teluk mengucapkan terima kasih kepada Albanese atas laporannya itu dan menuntut masyarakat antarabangsa menamatkan pembunuhan beramai-ramai dilakukan jentera perang Israel. Puluhan pelarian Rohingya yang kini berada di pusat pelindungan sementara di Indonesia dipaksa keluar akibat protes dilakukan penduduk tempatan Aceh. Sebelum ini, 75 etnik Rohingya itu diselamatkan selepas bot mereka terbalik di perairan Indonesia minggu lalu. Penduduk tempatan dilaporkan menolak bot yang membawa Rohingya kembali ke laut selain cuba menyerbu tempat pelindungan sementara mereka sejak beberapa bulan lalu. Mangsa yang dipaksa keluar kemudian dibawa ke pejabat ketua kerajaan tempatan di Aceh Barat. Pihak berkuasa pada Khamis lalu menyelamatkan 69 pelarian Rohingya yang ditemui selepas berpaut pada bot mereka yang terbalik selama lebih sehari. 6 yang lain diselamatkan oleh nelayan sehari sebelumnya. Sekurang-kurangnya 11 Rohingya ditemui mati di laut selepas penyelamat menghentikan pencarian pada Jumaat lalu. Walaupun beberapa mangsa yang terselamat berkata lebih 150 orang berada di atas bot itu ketika ia terbalik. Mereka yang terselamat diberi perlindungan di sebuah bangunan lama palang merah di Kabupaten Aceh Barat. Penduduk tempatan bagaimanapun mahu mereka semua diusir. 2 mayat ditemukan penyelam di dalam sungai susulan insiden jambatan runtuh akibat dilanggar kapal kargo yang sedang melalui pelabuhan Baltimore. Kedua-dua mayat berkenaan dibawa keluar dari sungai Patapsco sehari selepas insiden kapal kargo melanggar struktur sokongan jambatan Francis Scott Key sebelum jambatan terbabit runtuh. Mayat kedua-dua lelaki itu ditemui dalam sebuah truk yang berada di dalam sungai, kira-kira 25 kaki, berhampiran bahagian tengah jambatan yang runtuh. Usaha untuk mencari mayat yang lain masih bergantung dengan keadaan yang semakin berbahaya. 4 lagi mangsa yang juga sebahagian daripada pekerja membaiki jalan di jambatan berkenaan masih hilang dan diisytiharkan sebagai sudah meninggal dunia selepas 18 jam nahas berlaku. Runtuhan jambatan yang menjadi laluan utama untuk ke pelabuhan Baltimore berkenaan terpaksa ditutup. Pelabuhan itu antara pelabuhan yang paling sibuk di Laut Timur Amerika Syarikat yang mengendalikan banyak pengangkutan dan peralatan ladang. Menurut penganalisis, insiden itu boleh menyebabkan syarikat insurans menanggung kos $4 bilion Amerika. Selepas ini, UNIPSAS terima wakalah zakat lebih RM1 juta. Lebih RM1 juta kutipan wakalah zakat berjaya dikumpul Universiti Islam Pahang Sultan Ahmad Shah atau UNIPSAS hasil sumbangan kira-kira 30 agensi di negeri itu. Naib Chancellor UNIPSAS, Profesor Datuk Dr. Muhammad Zawavi Zainal Abidin berkata kutipan itu dianggarkan dapat memberi manfaat kepada kira-kira 190 pelajar bagi tahun ini. Menurut Profesor Datuk Dr. Muhammad Zawavi, pelajar akan menerima antara RM200 hingga RM1,000 bergantung kepada kelayakan. Sumbangan wakalah zakat itu dilihat dapat meringankan bebanan pelajar bagi persiapan menyambut raya. Kita sangat bersyukur pada Allah SWT, jumlah sumbangan dan wakalah zakat ini mencapai lebih daripada RM1 juta. Dan sumbangan dan wakalah zakat ini alhamdulillah dapat meringankan bebanan anak-anak pelajar yang berada di UNIPSAS dalam memastikan sambutan Hari Raya Aidilfitri pada tahun ini dapat disambut dengan baik dan dengan meriah, alhamdulillah. Beliau berkata demikian selepas majlis sambutan Nuzul Al-Quran peringkat UNIPSAS dan penyerahan wakalah zakat semalam. Mengulas lanjut, Profesor Datuk Dr. Muhammad Zawavi berkata, dalam menentukan penerima, unit hal ehwal pelajar bertanggungjawab sepenuhnya
memilih pelajar-pelajar asnaf tersebut. Mereka yang memohon akan menjalani temuduga terlebih dahulu bagi memastikan mereka benar-benar layak menerima agihan zakat tersebut. Meneruskan jelajah misi Bubur Lambuk, skuad Hijrah Prihatin Bubur Lambuk bersama rakan kolaborasinya hari ini singgah ke Perlis. Lebih 1,000 bekas makanan tradisi Ramadan itu berjaya diedarkan di beberapa lokasi terpilih. TV Al-Hijrah bersama penyumbang Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB mengedarkan bubur lambuk kepada golongan asnaf, ibu tunggal dan penduduk sekitar Arau yang kurang berkemampuan. Program ini sangat bagus di mana ia memberi peluang kepada kami syarikat KTMB untuk bersama-sama dengan penduduk setempat dan asnaf lah untuk memberi lambuk terutamanya di bulan Ramadan. Jalinan kerjasama turut ditaut bersama Yayasan Mihrab yang nyata amat teruja dapat menyediakan juadah makanan untuk berkongsi rezeki. Dan kali ini kita nak bagi makan kepada asnaf-asnaf yang kita raikan dengan kerjasama Masjid Negeri di Arau Perlis. Jadi target kita 1,000 orang. So kita nak membuktikan bahawa kecintaan kita pada Allah dengan membuat satu amal yang dipanggil sebagai it'amut ta'am. Bagi makan pada orang sebelum berbuka puasa. Dan Alhamdulillah target kita hari ini dengan kerjasama KTM Berhad, kerjasama Hijrah Prihatin, kerjasama Masjid Negeri, Masjid Negeri Arau Perlis dan juga Yayasan Mihrab, Alhamdulillah berjaya. Bubur lambuk ini turut diinfakkan kepada golongan sasar di stesen KTMB Arau dan Masjid Negeri Arau. Daerah ini merupakan destinasi terakhir bagi siri jelajah skuad Hijrah Prihatin Bubur Lambuk. Lebih 200 penduduk kampung bahagia Sandakan Sabah yang beragama Islam diraikan sempena Nuzul Quran menerusi program Ihya Ramadan Nuzul Quran 2024 anjuran aplikasi Khair. Menurut pengasas aplikasi Khair Abdul Rahman Muhammad, program tersebut bukan sahaja bertujuan menyantuni penduduk setempat, malah turut memfokuskan kebajikan penduduk Islam di sana yang rata-ratanya golongan asnaf. Jelasnya sambutan Nuzul Quran kali ini dibulakan dengan majlis khatam Quran bersama pelajar Nadi Al-Quran dan kebanyakan mereka adalah kanak-kanak yang belum tahu membaca kitab suci itu. Jadi kita tengok tadi di Sandakan, kenapa Nuzul Quran di Sandakan, kita tengok punyalah ramai yang datang tadi anak-anak, ada yang dalam pengajian pusat Nadi Quran itu dan ada yang belum lagi masuk pusat Nadi Quran itu. Dan kita buat kat sini, kita tunjukkan bahawa hebatnya kuasa Quran itu. Waktu dulu kami mulakan dengan 14 orang, sekarang ni beratus orang yang dah belajar pusat Nadi Quran kita. Anak-anak ini ternampak akhlaknya dan dirinya terdidik. Jadi di sini kita buat di Sandakan ini kerana ramai lagi perlu kita lahirkan orang-orang yang hebat Al-Quran dan yang pelajar-pelajar Al-Quran di sini. Sementara itu, bagi meraikan penduduk setempat, pelbagai aktiviti diadakan sepanjang 3 hari program. Antaranya tazkirah, gotong royong dan aktiviti bubur lambuk dengan 250 bekas dapat diedarkan. Turut diberikan beberapa sumbangan khas, kit tautan kasih serta duit raya kepada hampir 200 kanak-kanak di kampung bahagia sempena perayaan Aidilfitri nanti. Program Ihya Ramadan Nuzul Quran kali ini juga dihadiri penasihat Khair Syahrin Rizan Daud serta ikon Khair Nazri Johani. Aplikasi Khair merupakan satu aplikasi yang menghimpunkan segala program kebaikan dan agama. Aplikasi itu telah membantu ramai asnaf dan kanak-kanak menerusi program tautan kasih dan juga Nadi Al-Quran. Orang ramai yang ingin turut membantu golongan tidak berkemampuan bersama aplikasi Khair boleh memuat turun aplikasi tersebut di Google Play Store atau App Store sebagai tanda sokongan. Sumbangan juga boleh disalurkan menerusi akaun yang tertera. Mari sama-sama kita contohi akhlak terpuji baginda sallallahu alaihi wasallam dengan menjadi mukmin yang paling pemurah khususnya dalam bulan Ramadan. Riwayat Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang paling pemurah dan menjadi lebih pemurah pada bulan Ramadan. Jadi mari berwakaf kepada pembinaan kompleks tahfiz anak-anak mualaf yang pertama di Malaysia dengan nilaian RM350 per kaki persegi sebagai bekalan saham pahala di akhirat kelak.
Baik, sekian untuk malam ini. Saya Ardi Herman dan juru bahasa isyarat Amin Zuhaili Mansur. Satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menjalani ibadah puasa.